رب العالمين نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بك من الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menjalankan barisan kepimpinan yang diterahui oleh yang bertua Pelajar Islam Perak dan tak melupakan kepada badan pengurus bersama pada malam seluruh kepimpinan daripada Bakan dan mana-mana saja para asatizah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kita sambung yang semalam. Semalam kita baca hadis yang kita terus buka pada muka surat. Ini banyak hadis, lepas tu banyak hadis. Buka terus muka surat yang ke-46. Fadlun fi tarjihi al-ishtighal bil ilmi ala as-salati was-siyam wa ghayrihima min al-ibadati al-mahsurati ala fa'iliha. Fasal berkenaan dengan tarjih ataupun menangnya kuatnya ke arah ishtighal bil ilmi ala as-salati bis-siyam wa was-siyam. Lebihnya kita lebih dalam ishtighal ataupun kita menyibukkan diri dalam ilmu berbanding dengan menunaikan solat, berpuasa dan selain daripada solat dan puasa daripada ibadah-ibadah yang hanya khusus untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalil di sini tajuk ini saja dah jelas kata orang yang mengaji sebenarnya bukan untuk diri sendiri, dia mengaji untuk orang lain. Orang yang ishtighal bil ilmi dia kena faham bahawa dia mengaji bukan untuk dirinya, dia mengaji untuk orang. Boleh. Kalau mengaji untuk orang maksudnya dia kena ikhlaskan niat dia kerana Allah Ta'ala tidak mahu bagi orang kata dia orang alim. Bukan mengaji tujuan untuk nak bagi orang kata dia alim dan sebagainya. Itu tujuan yang patut kita ambil perhatian. Baik. Qad taqaddamatil ayatu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. قد تقدمت الآيات الكريمات بهذا المعنى كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وغير ذلك. Kita dah baca ayat sebelum ni, ayat yang mana telah jelas berkenaan dengan kelebihan orang yang berilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, dengan ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama dan ayat-ayat yang lain pada bab sebelum ni kita dah baca. Nah, ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat wa qul rabbi zidni ilma dan sebagainya. Dan hadis-hadis pun banyak yang disebutkan sebelum ni, seperti hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la hasada illa bisnatain. وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاسل إلى آخر الحديث وحديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم dan hadis yang lain فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Seorang faqih itu lebih ditakuti daripada syaitan berbanding dengan 1000 abid yang beribadah tanpa ilmu. Kena faham, abid di sini abid yang tanpa ilmu, bukan abid dengan ilmu.
faqih duduk tidur, seorang abid, seorang faqih sedang tidur di tepi seorang abid yang sedang sembahyang malam, sedang dia tidak ada ilmu. Kawan ni sembahyang 1000 rakaat, kawan ni tidur sepanjang malam. Syaitan lebih takut yang tidur tu daripada yang jaga. Kenapa? Kerana yang tidur ni, kalau dia bangun, dia boleh tahu benda mana betul, benda mana salah. Hak yang beribadah tadi, dia tak tahu lagi benda-benda betul, benda mana salah. Lepas tu iblis, syaitan takut dengan seorang faqih, lebih takut daripada berbanding dengan 1000 orang abid. Maksud 1000 orang kumpul, seorang saja faqih, dia takut yang seorang, bukan yang 1000 tadi. Apa maksudnya? Maksudnya kualiti itu penting, bukannya kuantiti. Bila kan tak penting, yang penting kualiti. Sebab tu dalam perang Badar, kualiti sangat penting, kuantiti sangat sedikit, tapi mampu untuk kalahkan kuantiti yang banyak. Maksudnya apa ya? Maksudnya kena kualiti. Nak hadirkan yang kualiti itu yang masalah. Sebab tu Nabi doa waktu perang Badar. Nabi doa, ya Allah, kalaulah dalam perang Badar ni kamu kalahkan kami akan matinya umat Islam dalam perang Badar ni, maka habislah Islam. Maksud dia, habis tak ada orang Islam lagi kan di Madinah waktu tu? Ada. Cuma nak beritahu kata yang hadir pada ketika tersebut semua yang berkualiti. Jadi bila habis orang yang berkualiti ni, seolah habislah Islam. Maksud dia gitu. Tapi Sayyidina Osman tidak hadir perang Badar. Adakah dia tidak berkualiti? Tidak. Nabi sebut pula dalam hadis lain, Osman mendapat pahala perang Badar walaupun dia tidak hadir. Maksudnya dia termasuk di kalangan orang yang berkualiti tapi tidak hadir pada ketika ramai-ramai orang berkualiti itu duduk. Dia bilang, jadi Sayyidina Osman mendapat pahala perang Badar walaupun tidak hadir perang Badar. Orang kata Sayyidina Osman pula, Osman tak hadir pun, begitu dia tak masuk pun dengan golongan tu. Baca hadis bagi Fadil. Ada hadis lain pula Nabi sebut berkenaan dengan fadilah Sayyidina Osman. Baik. Ini nak beritahu kepada kita, kena berkualiti, jadi orang yang berkualiti. Macam ceramah motivasi lah Pak. Kualiti, kuantiti semua ni. Tak apa. Wa hadithi, dan hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Hadis Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda. Sayyidina Abi Darda maqamnya di Iskandariah, di tengah-tengah jalan di Iskandariah, dekat dengan Mahathah Masr, dekat dengan hujung sekali kereta api, di tengah-tengah jalan. Sebab apa? Sebab tidak boleh lagi dipindahkan makamnya. Dulu nak dipindah makam Al-Imam Sayyidina Abi Darda, sahabat Rasulullah SAW, nak dipindahkan ke tempat lain. Tapi bila nak pindahkan tak berjaya. Backhoe, bulldozer yang main nak tolak tu semuanya tak mampu lagi. Kalau nak tolak mampu je, kalau tolak mampu lagi dia tak jadi. Dibiarkan di tengah jalan, dibuat di tepi dia tu rel kereta api. Dia nak buat kereta api lah, tengah-tengah tu sebenarnya tak pergi dalam tu. Rupanya tak nak buat kat rumah Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala. Tu itu yang berlaku pada para sahabat, para ulama yang berada di Aswad, di Luxor, dalam bahasa Arab Luxor. Sayyidina Syekh Al-Imam Abil Hajjaj Al-Uqsuri, yang kami lawat makamnya bersama dengan Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala pada beberapa tahun yang lepas, ketika rombongan pergi ke Humaisrah melawat makam Al-Imam Syazuli radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Abu Hajjaj Al-Uqsuri, beliau bersama dengan Imam Abu Hasan Al-Syazuli dalam satu perjalanan, kemudian mereka berpisah. Imam Abu Hasan Al-Syazuli pergi ke Humaisrah dan wafat di sana. Al-Imam Abu Hajjaj Al-Uqsuri atau Luxor berhijrah ke Luxor dan dia wafat di sana. Dan makamnya dalam ma'bad, dalam tempat ibadah puak-puak Quraisy dulu, Fir'aun dulu. Tapi makamnya memang ada orang panggil ma'bad Fir'aun 5,000 tahun lepas, 5,000 tahun sebelum Masihi. Hebat lah. Lama tapi tak runtuh sampai lah. Piramid tak runtuh sampai lah. Hebat. Hebat tak runtuh. Karena arkitek zaman piramid, zaman Fir'aun dulu ni semuanya amanah dan mereka tak rasuah. Fir'aun lah, tapi tak masuk dia amanah. Kuantiti isi batu namanya pasir semua kali tu nak kena buat begini dialog. Kalau tidak untuk ditahan beberapa ribu tahun sampai dah tahan.
Ini stadium tak sampai berapa bulan. Untuk stadium Atromen yang pijak. Itu masalah orang teman-teman. Buatlah bangunan apa pun, semua jadi Makkah ni. Bangunan kita buat rumah negeri kan. Bagi kontraktor buat tak sampai 5 tahun Makkah lah. Apa maksud dia? Tidak aman. Kondominium di Kuala Lumpur kenapa untuk tidak aman? Tahu dah tanah tak kuat, dibuat juga sebab apa? Nak dapat projek. Dia pokok yang tolong sign projek pun tak mau juga, dah dapat duit sign dia. Jenis ni, pokok jenis ni yang merosakkan dunia. Boleh lah. Firaun merosakkan dunia, tapi dalam bak dia ada jaga semua. Simpan sampai dah dia. Jadi Al-Imam Abu Hajjaj Al-Uqsuri makamnya dalam tu, dalam kawasan tu. Dia buat dalam kawasan makbad semua. Jadi orang pergi lepas ni bukan nak lawat makbad, pergi lawat dia. Tu dia buat masjid di situ. Zaman Husni Ghair Mubarak, ingat? Zaman Husni Ghair Mubarak tahun apa dekat mau. Zaman dia nak pindahkan, dia berapa tahun dia menikah? 30 lama. Sama dengan Mahathir cerdik, dia turun dulu. Dia tahu dia pun nak kena guling tak, dia turun pelak ada guna otak dia. Kalau dia kena guling macam Mubarak, pakai tukar habis semua nama-nama dalam sejarah. Orang tak mahu sebut. Tapi cerdik kat long tahu lah, orang nak tendang dia pun turun, teriak habis, keluar yang mata boya habis semua dalam persidangan. Okay buat? Okay cerdik. Orang cerdik jadi gitu kan. Tak cerdik tak pun turun ni. Macam Mubarak dia bukan cerdik. Jadi bila dia arahkan ada beberapa orang untuk nak pergi zaman tu lah, untuk nak pergi runtuhkan makam tersebut, nak pindahkan makam, kerana nak talming, nak membaik pulihkan makbad. Dia nak jaga makbad daripada jaga makam wali-wali. Maka dia pergi arahkan untuk pergi buang makam wali-wali tersebut, pergi pindahkan ke tempat lain. Jadi bila pergi nak buat apa yang berlaku, seorang demi seorang mati ketika tersebut. Semua mati dalam proses nak memindahkan tu. Ada kena timpa, ada mati dalam bilik air, ada kena timpa dengan backhoe dia sendiri. Ada ni cerita yang berlaku. Akhirnya tak pindah tu. Lain kali buat apa? Lain kali cantik elok tu masjid. Mula-mula nak pergi runtuh masjid tu, lain kali tak jadi runtuh. Kenapa? Kerana mati semua yang terlibat dalam proses nak runtuhkan tersebut. Tu kata jangan kita main-main dengan wali Allah Ta'ala. Nanti akan masuk bab selepas ni, bab orang-orang yang memperkecil-kecilkan para ulama. Ini kita kena tengok. Baik. Dan hadis yang seterusnya Nabi sebut man da'a ila huda ila akhir hadis wa hadithin la an yahdi Allah bika rajulan wahida. Itu semua hadis kita dah baca semalam. Wa ghairi dzalika mimma taqaddama wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma makamnya di Mesir, dekat dengan katanya dalam masjid Sayyidina Amr bin As. Sebagai riwayat kata di sebelah makam ayahnya sendiri di dekat dengan makam Sayyidina Uqbah bin Amir, berdekatan dengan makam Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza fil masjid majlisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Daripada rumah Rasulullah pergi ke masjid. Rumah Rasulullah dekat dengan masjid, sebelah masjid. Sebelum dimasukkan rumah Nabi ke dalam masjid, rumah Nabi dengan rumah Sayyidatina Aisyah, rumah Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Ummu Salamah dan sebagainya, semua rumah tadi sebenarnya di luar pada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dah besar rumah Rasulullah ketika zaman Nabi hidup. Kalau kita masuk masjid Nabawi, Hujratul Syarifah, berdekatan dengan Raudhatul Syarifah, berdekatan dengan Raudhah, sebelah yang berdentang dengan Raudhah, yang betul-betul sebelah dengan Raudhah. Bilik kecil tu yang kita dalam tu ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan kawasan yang kita duduk di depan makam Nabi. Soft yang depan tu semua sampailah ke depan. Itu saja rumah Rasulullah. Itu saja rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Hafsah rumahnya di luar sedikit daripada depan soft. Kalau kita duduk depan makam Nabi, ini makam Rasulullah, bilik, kita duduk baca doa di sini, belakang ni dinding. Di balik dinding itu dah rumah Sayyidatina Hafsah. Rumah Sayyidatina Hafsah. Maksud dia di luar daripada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni sekali rumah.
kemudian dipisahkan, dibuat tempat sembahyang di tengah. Itu rumah Nabi SAW. Dan Sayyidina Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau masukkan maqam Sayyidina Nabi SAW ke dalam masjid ketika mana pembesaran masjid Nabi SAW. Jadi dimasukkan maqam Nabi ke dalam masjid. Maka apa ni, Sayyidina Sa'id bin Musayyib mengatakan bahawa dia tidak menyukai jadi kenapa dia tak suka? Bukan sebab dia kata haram masuk masjid masuk kubur dalam masjid, bukan sebab tu. Dia kata aku tak suka kerana apa? Kerana aku lebih suka kalau raja-raja ataupun pemimpin masa akan datang melihat macam mana rumah Nabi mereka berbanding dengan rumah mereka sekarang. Itu tujuannya. Nak suruh raja-raja dia tengok ni rumah Nabi kan. Rumah Nabi besar mana? Satu je. Yang kamu buat sampai tak cukup gini. Kan duduk pun. Nah, bagi anak-anak duduk kan. Ataupun bagi lampu-lampu yang penuh lagi tadi. Orang lebih cuci. Lampu dah buka, kita aku hantu. Ya, lampu buka buat kali, tapi tak ada anak duduk. Gagah juga buat banyak-banyak. Kalau sebilik itu dibagi ke orang miskin, duduk di kampung-kampung kan bagus. Kamu buat 2 bilik, orang dengan semua jadi ya. Kawan buat banyak-banyak bilik tu, bagi kat bilik tu ke orang lain semua. Gagah buat banyak-banyak. No, padahal bukan nak banyak. Ini masalah orang zaman dia lebih suka nak berbangga-bangga dengan dunia. Nak tunjuk ke orang kata dia banyak harta. Padahal nak mampu nanti duduk dalam kubur dan kaki bawah tanah tu juga kan. Bukan dia buat bilik dari tanah. Bukan boleh buat masuk barang-barang kemahan. 24 juta orang kali. Malaikat tak layan kan. Malaikat bukan lagi tak ada layan kan. Nak bagi 24 juta beli Zebra. Jacob.com kan. Jacob.com. Enco kan. Enco Corporation tak layan benda-benda tu. Kerana malaikat tidak ada nafsu untuk melihat benda-benda tu. Anda kalau kata bagi duit cincin 24 juta ni harta rakyat ni. Mereka buat beli murah poket. Assalamualaikum. Tak tanya hang lagi tak. Hang kaya. Tak ada kaya, tak ada miskin waktu tu. Semua sama itu. Ini kata. Lah duk macam ngata ni. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Fa idza fil masjid majlisan. Tiba-tiba dalam masjid ketika tu ada 2 majlis. Majlisun yatafaqqahuna, satu majlis untuk pengajian ilmu. Wa majlisun yad'una Allah wa yas'aluna, dan satu lagi majlis mendoa kepada Allah dan memohon kepada Allah apa yang nak minta. Majlis zikir ni maksudnya. Ada 2 majlis ilmu dan majlis zikir. Faqala kila al-majlisaini ila khairin. Kedua-dua majlis ni adalah kepada kebaikan. Amma haula'i makna macam tu. Amma haula'i fayad'una Allah Ta'ala. Mana golongan yang pertama ni mereka mendoakan kepada Allah. Wa amma haula'i fayata'allamuna wa yufaqihuna al-jahila. Dan satu lagi golongan pula, mereka ni adalah orang yang belajar dan mengajar dan mereka memberi faqih kepada orang-orang yang jahil. Haula'i afdal bit-ta'limi ursiltu. Golongan inilah yang afdal. Kata Nabi SAW, golongan mana yang afdal? Golongan yang bertafakuh. Itu yang afdal. Mereka malah dia Bita'limi ursiltu, dengan pengajian aku diutus, kata Nabi SAW. Untuk menyebarkan ilmu itulah aku diutus, kata Nabi SAW. Baik, ini kena faham elok. Ramai orang bila baca hadis ni dia kata apa? Kena ikut majlis ilmu. Majlis zikir Nabi tak puji. Baca dia tu ila khairin. Nabi kata kila majlisain ila khair. Dua-dua baik. Dua-dua baik. Maksudnya dua-dua dipuji oleh Nabi SAW. Cuma Nabi kata nak lebihkan antara benda baik dengan benda yang lebih baik. Mana yang baik? Yang lebih baik Nabi tunjuk. Jadi bukan bermakna Nabi menafikan satu ni tidak baik. Boleh. Jadi 2 kena faham. Yang pertama baik dan yang kedua tidak baik. Silap orang faham. Kadang-kadang orang silap faham. Dia kalau disebut dalam afdal, perkataan afdal maksud lawannya fadl. Di mana? Lebih baik lawannya baik, baik lawannya buruk. Itu betul. Lebih baik lawannya baik, baik lawannya buruk. Kalau dalam kelas cikgu kata dalam kelas ni semuanya terbaik, tapi semuanya baik. Yang terbaik adalah ni. Fatimah disebut. Disebut Fatimah ni yang terbaik. Bila disebut Fatimah yang terbaik, adakah bermakna hak lain semuanya bodoh? Tak. Hak ni terbaik, yang lebih baik. Boleh faham?
Dua dah gelang-gelang ni hak baik terima seorang. Oh, memang maksud dia hak lain semua je. Memang. Ayat boleh tenang. Nah, boleh faham. Baik. Summa qa'ada ma'ahum rawahu Abu Abdullah Ibnu Majah. Kemudian Nabi duduk bersama dengan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu. Nabi duduk bersama dengan mereka. Baik, hadis yang seterusnya. Wa rawal Qatibul Hafiz Abu Ahmad Ibnu Ali ibn Sabit al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Kitabul Faqih wal Mutafaqqih. Kenapa beri kitab ni? Cari di mana? Al-Faqih wal Mutafaqqih. Nah, cari. Kitab Al-Imam Al-Baghdadi, nah. Khatib Al-Baghdadi. Ahaditha disebut banyak hadis. Wa atharan katsiratan bi asanidha al-mutarrafah. Minha an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila kamu lalu di taman-taman surga maka farta'u, maka duduklah di situ. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Apakah yang dimaksudkan dengan riyadul jannah itu wahai Rasulullah? Qala hilaquz zikri fa inna lillahi sayyaratin min malaikati yatlubuna hilaqaz zikri fa idza atau alaihim haffu bihim. Nabi SAW kata yang dimaksudkan dengan riyadul jannah adalah hilaquz zikri. Maksudnya halaqah zikir. Karena di sisi Allah Ta'ala fa inna lillahi, di sisi Allah Ta'ala sayyaratin minal malaikah. Sayyarat dengan terima kereta lah, kereta malaikat, maka dia bawa kereta buat mesti semua. Sayyarat maksudnya gerombolan daripada malaikat yang mana diutuskan oleh Allah, hanya tugas mereka mencari harakah sikit. Itu yang ucapan. Malaikat banyak tugas. Malaikat Jibril alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Kemudian menurunkan balak ke satu kampung. Itu adalah tugas dari Jibril alaihi salam. Antara tugas lain lah, dan juga menyampaikan berita gembira dan berita sengsara kepada kampung tersebut. Dan Jibril akan pergi ke kampung tersebut, akan jumpa dengan Nabi-Nabi, beritahu kata hari ini aku akan hancurkan kampung ni. Jadi minta kamu dan keluarga kamu minta keluar daripada tempat ini, dan pengikut-pengikut yang besar keluar, aku akan hancurkan tempat. Itu Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi nak beritahu kata kalau Allah Ta'ala hantar Jibril saja pun dah cukup dah, nak hancurkan Malaysia. Jibril cuma tempik sekali yang mampu habis semua tu kampung. Satu negara mampu. Jibril mana tak hantar Israfil. Israfil dengan Jibril, Israfil besar je, dengan tinggi dia, dengan besar dia. Sayyidina Jibril alaihissalam ada 600 sayap, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Dan setiap sayap warnanya lain-lain. Disebut oleh Syekh Abdullah Sirajuddin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sayapnya sangat cantik. Salah satu sayapnya setiap dia ada 2 sayap. Satu sayap saja jauh dengan timur dan barat. Bayangkan besar dia. Timur barat jauh besar. Kalau ada kawan-kawan sayap kapal terbang tu, panjang sayap dia daripada Kairah sampai ke Elat. Tapi badan kecil. Tengok. Badan kecil dia tu. Nyengek kapal terbang. Nak terbang tak boleh. Bukan kapal terbang tu, sayap terbang. Bukan kapal terbang. Jadi kalau kata orang beritahu kata sayap dia daripada Kairah sampai ke Elat, dia punya sayap dia saja. Orang boleh bayang lah, dia punya badan besar. Jadi sebut sayap dia tak sebut badan. Sebut sayap dia timur dan barat. Jadi jelas faham. Dia tanya juga, besar mana tak? Sayap kami tak mau tahu, kami nak tahu badan lah. Bodoh Tuhan. Orang dah letak dah, tu bagi jelas lah, faham. Orang kalau masuk hutan, tengok tapak kaki saja, orang tahu dah besar lah. Tengok tapak kaki gergasi, faham. Dia, ni tapak kaki dah, tak badan dia ni. Takkan tapak kaki besar, badan kecil. Itu cerita lawak kartun. Badan kaki besar, badan rupanya kecil. Gergasi ni cacat ni. Dia orang takut dengan kaki dah. Jadi bila orang tengok tu, orang tahu lah. Kata nampak, oh ni ada kesan. Kesan dia dah nampak kata besar. Itu Jibril alaihissalam. Setiap hari dia akan mandi di sungai di syurga. Maksudnya syurga dah ada. Macam tadi, katanya Jibril setiap hari akan mandi di sungai di syurga. Maksudnya daripada faham hadis tersebut, syurga dah ada sekarang. Cuma bila nak masuk, wallahu a'lam. Kita nak masuk mana dulu? Masuk taman dia dulu. Ni taman dia. Taman-taman syurga kan majlis-majlis zikir, majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis ilmu. Itu adalah taman-taman syurga. Masuk taman dia dulu.
Walaupun kita tak nampak pokok-pokok, kita tak nampak pun benda-benda yang nampak di taman syurga. Bau badan kawan kita tak? Sosok taman syurga. Bau habis, ada depan kita. Tak apa, syurga. Jangan timbang. Di syurga nanti, orang yang duduk rapat-rapat macam ni, maksudnya orang-orang ni, orang yang betul-betul nak mengaji. Dan kalau kata kawan tu berbau sekalipun, dia akan turun juga mengaji. Jadi apa? Jadi ni ahli syurga tu. Dia tak komplain. Tak kata apa, ahli syurga. Dia akan masuk syurga dan dalam syurga pun macam tu juga nanti. Semuanya akan berhimpit-himpit dalam majlis para ulama. Majlis ulama akan berada balik dalam syurga nanti. Ulama akan buat majlis balik dalam syurga. Ulama besar-besar lah, Imam Syafi'i ada, Imam Abu Hanifah ada, para sahabat Nabi SAW yang hebat-hebat, yang besar-besar. Alim-alim di kalangan para sahabat Nabi SAW, Rasulullah alaihi, para ulama di kalangan para nabi-nabi, semua ada majlis masing-masing. Kalau tutup burucai kat kampung tu memang payah nak buat majlis. Dia pun ikut majlis lah. Ikut majlis bersama dengan hak yang orang hebat-hebat dalam syurga Allah Ta'ala. Itu kata dalam syurga nanti. Baik. Jadi bila dia mandi dalam sungai di syurga, dia akan naik atas tebing syurga. Dia akan kibahkan sayap. Bila dia kibahkan sayap, setiap titik daripada sayap, air yang jatuh pada sayap Jibril AS akan menjadi satu malaikat. Bayangkan berapa banyak malaikat setiap hari akan jadi daripada titisan sayap Sayyidina Jibril AS. Satu, nak beritahu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan makhluk Allah Ta'ala ni dengan kun fayakun, bersuka dia nak kata bimah. Dan Allah SWT nak beritahu mereka jangan belagak sangat dengan tentera kita. Kalau tentera Allah lebih dua lagi. Dengan Jibril satu saja keluarkan jutaan malaikat yang lain. Bayangkan kalau kata malaikat-malaikat lain pula lagi. Itu disebut dalam Mustadrak Al-Imam Hakim Naisaburi, hadis tersebut. Hadis berkenaan dengan Jibril mandi di sungai syurga. Bila naik di atas sungai, kemudian dia kibaskan sayap dia. Hadis itu dikatakan oleh Al-Imam Imam Hakim Naisaburi sahih. Hadis sahih. Baik. Jadi malaikat ada yang Allah Ta'ala utuskan bekerja dia mencari halaqah zikir. Yatlubuna hilaqah zikri. Itu tujuannya. Dia akan cari halaqah zikir. Fa idza atau alaihim hafu bihim. Bila mereka datang kepada majlis-majlis ilmu, mereka akan hafu bihim. Mereka akan menghamparkan sayap-sayap mereka kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu tersebut. Dalam hadis yang panjang lagi diceritakan bahawa para malaikat tersebut bila mana hadir ke majlis-majlis ilmu, selesai majlis dia akan naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadaan Allah tidak bertempat. Bila sebut naik tadi ni, bukan bermakna Allah duduk di atas. Dia naik ke makam dia lah, kerana malaikat duduk di langit. Sebab ada yang duduk di langit, ada yang duduk di bumi. Bagi susu dah. Biar payah. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pula kita lupa. Baik. Jadi bila malaikat naik ke langit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bertanya kepada mereka, dari mana? Jadi kami datang daripada satu majlis zikir. Yang mana majlis tersebut sa'alunak wa yumajjidunak, jadi wa yuhammidunak wa yukabbirunak. Itu antara disebut oleh malaikat. Mereka bertakbir kepadamu ya Allah, mereka bertahlil, mereka bertasbih, mereka menyebut tentang kebesaranmu ya Allah. Semua disebut itu. Jadi termasuk di dalam zikir ini maksudnya apa? Majlis ilmu. Anak saya tak di mana, dia naik kong. Dia kong tahu. Dia badan di mana? Dia jenis mana? Dia sejuk tak boleh. Dia tak di mana? Ini. Baik. Allah SWT. Jadi bila Allah Ta'ala tanya gitu, bila tanya macam itu, maka malaikat pun beritahu, kata kami datang daripada majlis sekian-sekian. Allah Ta'ala tanya bukan sebab tak tahu. Allah Maha mengetahui, cuma tanya sekadar untuk rahmat, untuk nak ada perbincangan. Jadi bila ditanya begitu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dinyatakan sedemikian, maka para malaikat sambung lagi, ya Allah, dalam majlis tersebut ada orang yang berdosa ya Allah, ada orang yang bersalah, ada orang yang banyak melakukan dosa, dia masuk dalam majlis tersebut. Bila masuk dalam majlis tersebut, Allah Sayyidina Muhammad, adakah mereka ni juga diampunkan? Sebab Allah Ta'ala kata, qad ghafartu lakum,
qad ghafartu lahum. Allah kata, aku dah ampunkan dosa mereka. Siapa yang hadir dalam majlis itu semua aku ampunkan dosa. Jadi malaikat tanya, ya Allah, dalam majlis itu ada seorang yang hadir kasratul khata', dia kata al-khata' disebut, yang banyak dosa, banyak kesalahan. Jadi macam mana orang ni, kata Allah Ta'ala, tidak akan celaka orang-orang yang berada bersama dengan mereka, aku pun ampunkan dia, orang yang hadir sekali. Sebab tu kita katakan, disebut oleh para ulama, kalau kata kita ni rasa banyak dosa, banyak kesalahan, hadir ke majlis ilmu, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Yang ini dosa kecil lah, dosa akid dengan hak kita dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Maha Tasawwur, Maha mengampun. Tapi kalau kata hak dengan manusia, kena minta ampun dengan dia dulu. Kerana manusia ni dia berat sikit, dia kena pergi minta dulu kat dia. Wa al-Ata'in qala, daripada Sayyidina Ata' ibn Abi Rabah, Sayyidina Ata' bin Aslam, Sayyidina Ata' bin Aslam ibn Safwan, tabi'in, disebutkan qala, majalisu dzikri ya majali al-halal. Majalis, bukan majali kan? Kalau biasa ada majalis, jatuh sin, ada siapa ada tomak lain tak? Ada tomak lain tak? Majalis kan? Majalis tak? Majalisu zikri hiya majalisu al-halal wal-haram. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa ashbaha dhalik wa ashbaha dhalik. Jadi kata Imam Ata', majlis zikir ni apa yang dimaksudkan dengan majlis zikir tadi, hilafaz zikri itu adalah majlis halal dan haram. Bagaimana cara nak beli, bagaimana cara nak jual, bagaimana cara nak bersembahyang, bagaimana cara kamu nak menunaikan puasa, berkahwin, talak, menunaikan haji dan apa-apa sahaja yang berkaitan dengannya. Maksudnya majlis ilmu katanya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majlisu fiqhin khairun min ibadati 60 sanah. Disebutkan bahawa majlis fiqh itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada orang kata pula, oh haji ni nampak baik ni, nampak berat teruk kan. Kalau majlis fiqh lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Kita ada hadis yang mana Allah SAW nampak macam terlalu lebih-lebih, tapi hadis itu sahih. Dia jangan cepat sangat kita hukum. Atau ada ulama susul kita, hadis yang mana perbuatan kecil tapi pahalanya besar. Contoh, kita mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 33 kali, kemudian disempurnakan dengan la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, baca tu kan. Kemudian habis, cukup sekali, cukup 100. Ataupun disebut oleh ulama sebagian riwayat ada 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 35 kali, 34 kali Allahu akbar, 34 kali. Jadi cukup Allah 100. Cukup 100 yang tu kata Nabi SAW diampunkan dosa dia mislu zabadil bahr, seumpama buih-buih di lautan. Tak lebih kata. Hadis sahih. Hanya baca yang tu saja diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Maksudnya besar pahala. Jadi jangan cepat kita hukum bila dengar hadis ni nampak kata, oh nampak macam orang panggil apa, terlalu amalan kecil dia tapi macam lebih besar sangat. Jangan terus kita hukum kata hadis tersebut dhaif. Melainkan kita kena tengok balik, kena cek betul-betul dengan sanad dan juga dengan matan. Wa 'an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yasirul fiqhi khairun min kasiril ibadah. Daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedikit fiqh itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Kenapa? Maksud di sini pada lebih baik daripada banyak ibadah tanpa fiqh. Itu maksudnya. Yasirul fiqh khairun min kasiril ibadati bidunil fiqh. Lebih baik kita ada mengaji fiqh sedikit daripada tak mengaji langsung, lepas tu buat ibadah kita haram tak betul langsung. Betul? Itu yang dimasukkan. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun afdalu 'inda Allah min alfi 'abidin
Seorang faqih itu lebih baik di sisi Allah daripada 1000 orang abid. Tengok dia sebut afdal. Dari kata alfi abid, tadi ni semuanya baik-baik. Bukan nak kata mereka ni teruk dengan silap terjemah. Kita terjemah seorang faqih itu lebih disukai oleh Allah berbanding dengan orang-orang yang abid 1000 orang. Jadi orang abid cara pula, orang abid jadi tahu apa nak elok. Orang abid ni orang yang tak kenal lah. Buat tu pula dah. Dah amalan ibadah, betul aku kata orang ahli ibadah. Ibadah di sini maksudnya ahli ibadah yang tanpa ilmu. Cuma di sini nak beritahu kata, kalau kata dia faqih, kemudian dia ahli ibadah, macam mana? Dan kalau kita tengok sirah para ulama, kebanyakan mereka adalah ahli ibadah. Macam Imam Abu Hanifah ahli ibadah. Hanya malam dia dipenuhkan dengan apa? Dengan menulis, bersembahyang, berzikir. Itu yang jaya. Sepanjang malam 40 tahun solat subuh dia dengan wuduk solat isyak. Imam Abu Hanifah 40 tahun semayang dia, solat subuh dia menggunakan wuduk solat isyak. Apa maksud dia? Maksud dia tak tidur malam. Kita boleh kira berapa hari lah, 20 hari tinggal solat subuh. Bukan 40 tahun solat subuh dengan solat apa ni, wuduk solat isyak. Tinggal subuh tu. Itu kita. Bukan kita di sini lah. Saya ada ingat. Wa'ali bin Umar Ali Nabi SAW. Saya nak yakin. Afdalul ibadati al-fiqh. Afdalul ibadati al-fiqh. Sebaik-baik ibadah adalah fiqh. Maksudnya syarah dengan ilmu fiqh. Fiqh sini ada dua, fiqhul akbar, fiqhul asghar. Dua saja. Fiqhul akbar dengan fiqhul asghar. Fiqhul akbar apa dia? Ilmu aqidah. Fiqhul asghar ilmu fiqh syariah. Tak kita dulu ni. Sebab tu kalau kita mengaji dalam apa ni, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam matan arba'in, hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam. Ada bab berkenaan dengan ma'rifat, ada syariat pada hakikat, dan juga ada syariat. Kalau syariat dia rukun Islam, hakikat rukun iman, ma'rifat ihsan. Dalam hadis yang tu saja, walaupun panjang tu, hadis tu panjang, dalam hadis tu nak suruh kita apa? Nak suruh apa? Kita kena mengaji semua. Nabi kata apa ni, tasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat. Sebut-sebut satu-satu semua kita kena mengaji tu bab sembahyang. Apa yang menyebabkan kita kena sembahyang, apa semua sekali. Syarat-syarat sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, kita mengaji semua kat tu. Lepas tu berzakat pula, bab zakat lagi, bab haji. Lepas tu dah habis dah rukun ibadat. Rukun ibadat dah habis. Dan tu yang paling penting sekali. Hak muamalat dan sebagainya masuk pula dalam bab lain. Bab lain pula. Kemudian masuk pula bab iman. Tu bab akidah kita. Kemudian masuk bab ihsan, tu bab tasawuf kita. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian masuk apa? As-sa'ah wa ma'amaratuha. Jadi kita dari situ hadis dulu Nabi SAW nak sebut, kata suruh kita ni orang yang nak jadi Islam yang sebenar, dia kena basirun bi zamanihi, dia kena terti dengan zamannya. Dia kena tahu alamat-alamat kehancuran, kena tahu fitnah-fitnah pada akhir zaman, barulah dia jadi seorang Muslim yang sebenar. Dalam hadis itu saja dari tunjuk kata kepribadian Muslim itu terkumpul dalam hadis Jibril alaihi salam. Hadis yang kedua adalah matan arba'in Nawawi. Baik. Terus. Banyak ini tadi ni. So belakang ni pun semua cerita bab berkenaan kelebihan fiqh. Kita baca sikit-sikit itu tak apa. Kemudian kita terus masuk bab yang seterusnya. Bab yang lepas tu syair, banyak syair. Syair pun berkenaan dengan kelebihan menuntut ilmu. Terus kita masuk muka surat 52. Jadi apa ni, dorong kita hari ni, kita terang sikit dalam bab ni tentang pasal apa. Jadi lepas ni kita baca sikit. Lepas ni kita gitu. Tu dorong. Kita jadi biji kan bab dia lagi. Faslun fi zami man arada bi fi'lihi ghayra Allah Ta'ala. Jadi banyak je kalau kita baca tadi ni kan. Macam-macam benda kita boleh dapatkan tadi. Dengan hadis yang berkenaan dengan dua majlis. Jadi kadang-kadang kita terlupa kat mana kita ambil ilmu ni, kita pernah baca dah sekali dulu. Maka boleh buka balik dalam kitab ni untuk cari balik hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan majlis ilmu dan sebagainya. Kalau nak cakap pasal majlis ilmu, kita ada kitab ni.
Tengok, dah pernah baca dulu. Ni hadis sekian-sekian. Dia boleh baca lah sikit. Dan bab ni bab cerita berkenaan dengan lebihnya orang yang untuk ilmu berbanding dengan semayang dan puasa. Kalau buat amal ibadah tu hanya untuk diri sendiri. Bukan nak suruh mengaji sampai tak ngaji sampai tak semayang. Pada gitu. Maksudnya nak abad kelebihan dia. Kelebihan. Kemudian syair-syair berkaitan dengan kelebihan penuntut ilmu. Fadlul talabil ilmi. Orang yang menuntut ilmu dan sebagainya disebut oleh para ulama. Disebutkan di sini nama-nama pengarang orang-orang yang menyebutkan kalam tersebut. Kecuali ada yang tidak disebutkan. Walil akhar wa ghairuhu dan sebagainya. Tak disebutkan nama siapa yang disebutkan. Baik. Pasal yang seterusnya, faslun fi zammi man arada bi fi'lihi ghairallahi ta'ala. Pasal berkenaan dengan celaan kepada orang yang mana melakukan satu perkara bukan kerana Allah. Ya'lam anna ma dzakarnahu min al-fadli fi talab al-ilmi innama huwa fi man talabahu muridan bihi wajha Allah ta'ala. Yang kita sebut sebelum ni, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis-hadis sebelum ni, berkenaan dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu semua sekali, dan juga syair yang cerita berkenaan kelebihan orang menuntut ilmu, itu adalah kepada hanya orang-orang yang mana menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Itu dia tahu. La li gharadin fid dunya, minad dunya, bukan kerana dunia. Wa man aradahu li gharadin dunyawiyyin kamalin aw riyasatin aw mansabin aw wajahatin. Siapa yang menuntut ilmu kerana dunia, sama ada dengan bentuk untuk mencari kesempurnaan pada diri dia, ataupun untuk menuntut riasah, riasah untuk nak jadi pemimpin, atau mansab untuk nak dapatkan pangkat-pangkat tertentu, atau wajahatin untuk nak dapat kebanggaan, dia orang tengok atau dia kemah, atau syuhratin nak dapat masyhur, atau istimalatin nasi ilaihi, ataupun nak bagi orang semua rasa seronok dengan dia, atau qahril munadhirin, ataupun nak menjatuhkan orang yang nak bermunazarah dengan dia. Munazarah apa maksudnya? Berdebat dengan dia. Orang nak debat, dia boleh jatuhkan kerana apa? Kerana dia kata dia ada ilmu. Sekat. Au nahwi dzalik. Siapa mengaji kerana ni, fahuwa mazmumun. Semuanya mazmum. Semuanya dicela oleh Allah Taala. Nak beritahu kepada kita, suruh kita mengaji ni sungguh-sungguh kerana Allah Taala. Kena betulkan niat kita selalu. Bukan nak beritahu kata kita bangun-bangun tidur. Dengan amal itu tetap niat tak betul. Kalau aku mengaji hari ni, sahih orang kata rajin. Malah aku kata itu tidur terus balik. Tidur balik pula. Tidur balik kata apa? Sebab daripada saya tak ikhlas, baik saya tidur. Tidur saya lebih ikhlas daripada lebih. Memang bodoh. Dia kata bayar. Bodoh, tak erti. Lawan lah waktu tu. Bukan tak lawan, kena lawan. Syaitan sonok orang tu. Syaitan dia main dengan cara berbagai. Orang yang jahil dia main cara jahil. Orang alim dia main cara alim. Tu orang alim tu. Dia kata, kalau kata aku pergi, aku riak. Kalau aku tak pergi, aku tak riak. Baik aku tidur. Syaitan dia ajak bawa tu. Dia kata, hang jangan pergi, hang pergi, hang riak lagi. Dia tak suruh pergi. Pergi lah, hang bagi riak, hang jahat, nanti hang masuk neraka. Dah, dia tak kata itu. Dia tak bagi pergi. Dia kata, jangan pergi lah. Hang pergi lagi riak. Riak dia dosa besar. Hang mengaji dalam kitab ihya. Sebab dia ni orang mengaji. Jadi dia main cara orang mengaji. Iblis bukan tak pergi lah. Kita, bukan iblis main kat kita, syaitan ni. Iblis tak tengok kita. Iblis ekor kan? Iblis satu saja. Syaitan yang banyak. Iblis tak banyak, iblis ekor. Iblis tu ada lawan apa? Ada lawan dengan Nabi-Nabi itu iblis kan? Hak kena cucuk mata dengan Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Idris AS. Iblis. Bukan syaitan. Iblis. Ramai orang kata iblis tu kacau betul iblis hari ni. Iblis tak tengok hang kan? Bukan pangkat tinggi pun. Iblis nak main kacau. Iblis kacau tak apa? Bar shisha dulu ni. Dengan pangkat tinggi-tinggi, anak murid boleh terbang semua. Anak murid terbang, Tok Guru. Tok Guru lagi sakan, jadi iblis main waktu tu. Iblis main waktu tu nak kacau Tok Guru. Tok Guru tak boleh, Tok Guru dah anak murid terbang ni. Anak murid dia lantai ayat, anak murid boleh masuk dalam tanah, serupa dengan cuki mondok. Itu keluar ke tempat yang dia nak. Hebat anak murid kan. Kalau Tok Guru pun rasakan lagi, dia kata, jadi iblis main nak tengok. Terang mana padung ni. Dah kali, jam. Jam dengan iblis. Dia cerdik, dia tak main dengan cara yang bodoh. Dia bukan main suruh buat jahat semua. Ada orang yang suruh buat baik. Dia ada orang yang dia iblis main, syaitan main kat dia. Buatlah baik, buatlah baik. Dia pun buat baik. Nak apa? Nak tunjuk kau. Siapa yang buat? Iblis. Iblis dah. Syaitan kan? Syaitan dah main duduk. Buatlah benda baik. Cakap bagi sedap lagi. Orang syok lagi kan? Itu Syaitan. Dia main kita. Dia tak main dengan cara yang sama.
Ada orang dia main tak, jangan pergi mayang, tapi mayang, hang pergi mayang buat apa? Hang memang jahil lah. Hang memang orang jahat dah, pergi disko. Itu kerja dia. Jadi dia main suruh tak payah semayang. Ada orang yang pergi suruh semayang. Dia main, bila semayang, hang memang kemah. Jadi kok, oh, sinting tu dekat ada sampai ke ni, tengok, nampak orang tutup tu nampak kata dia ahli sunnah. Orang ni pun ahli pun. Nampak tak siapa yang ni cucuk-cucuk tu? Syaitan, iblis. Sebab tu bila nak main kacau Nabi-Nabi, payah. Nabi Muhammad dia nak kacau, sorry ya. Iblis tak kacau Nabi Muhammad. Syaitan tobat tak main lah. Kenapa tak main? Dengan Sayyidina Umar pun dia dah lari. Dengan Nabi, dia nak main duk cucuk Nabi. Sorry ya. Memang tak akan main kan. Sebab tu dalam hadis kita pernah baca kat Umar Perak tu kan syaitan dia akan ikat 3 ikatan. Ya. Ketika kita tidur ada 3 ikatan yang dia akan ikat pada kita. Ketika kita tidur, bangun tidur esok pagi. Kalau seorang tu menyebut Allah ataupun berzikir kepada Allah, terputus satu ikatan. Kata tu nampak tak? Nabi nampak, jadi kita cerita kata ada. Benda tu. Walaupun kita tak tengok, jangan duk bangkit duk cari kata tu. Tak rasa aku, tak rasa aku. Anak mesti ikat, mesti nampak dengan mata. Baik. Jadi bila Nabi sebut, kata ada, benda tu mesti ada. Cuma kita tak nampak. Lepas tu jadi berat kita. Berat tak bangun. Dia main kencing atas kepala, dia main kencing dalam hidung. Kita akan nampak, kalau kita nampak, memang kita sepak dia. Dia pun tak tentu boleh sepak ke tak. Takut tak ada sampai tangan. Sebab apa? Geli nak sepak. Dia boleh buruk lah. Butuh. Pucuk ni kan. Dia ada orang ni kan. Putuk. Dia datang lah. Ada orang ni. Aku kacau dengan cara dia pula ni kan. Dia putuk aku yang ni. Cara dia itu. Baik. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi bila 3 ikatan berikat, kalau bangun tidur, maka dia ucapkan Allah, terputus satu ikatan. Kemudian dia ambil wuduk, putus satu ikatan. Angkat takbir, menaikkan sembahyang, putus 3 ikatan. Maka orang tu sebut, kalau dia bangun pagi tersebut, maka dia bangun dengan keadaan nasyitan, tayyiban nafs. Dia akan bangun dengan keadaan yang cemerlang peribadi. Sekali lagi putih besi. Minda cemerlang, tu kan. Itu maksudnya dia bagi gitu cara. Dan kalau kata dia bangun dengan keadaan yang tidak buat perkara tadi, maka dia akan bangun dengan keadaan kaslan, khabisun nafs. Dia akan bangun dengan keadaan malas dan jiwa dia lemah ketika pagi tersebut. Jadi nak sambung tidur lagi. Jadi itu maksud ikatan tu tak terbuka lagi. 3 ikatan tersebut. Jadi 3 ikatan ulama bincang. Adakah Nabi diikat sekali? Katanya. Adakah Nabi diikat? Sebab Nabi kata semua orang akan diikat. Kullu ahadin minkum yaqiluna syaitana alaihi salasa uqad. Nabi kata. Nabi sebut hadis itu kullu ahadin minkum. Setiap seorang di kalangan kamu. Jadi terkeluar daripada itu Nabi tak terikat. Nabi tak diikat. Yang diikat siapa? Orang lain selain daripada Nabi SAW. Jadi ada orang lain pula lagi yang tak diikat. Antara sahaja Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memang tak boleh ikat lah. Dia pun nak balik ikat. Sayyidina Umar nak lalu jalan tu, dia pun tak lalu. Pakat bincang dalam mesyuarat iblis, mesyuarat syaitan. Kata hari ni Sayyidina Umar tak lalu jalan ni, kita tak duduk dia kan. Tak isi silap hari bulan, kena serajang kot tu duduk jalan pun tak berani. Kita kalau nak balik ke rumah malam-malam kan, naik kereta seorang-seorang. Malaysia kot sini tak ada masalah, alhamdulillah. Jalan pergi kedua pagi pun duk bimbang dengan orang pula, bukan bimbang dengan hantu. Kita bimbang dengan orang, takut main-main tak bisa kat tekuk. Tu nak kena bagi duit banyak, duit dah tak apa nak ada. Nak kena bagi pula, bagi iPad lagi berapa kan. Teriak 5 hari. Kat tu kita risau, di Malaysia risau lah. Risau hantu. Balik kereta orang, mereka kata jalan ni ada hantu pucuk. Okay, buat je tu. Kerana kita bukan Sayyidina Umar. Kalau kita Sayyidina Umar, tobat tak duduk dah menantang tu. Cari mampu kan nak duduk, cari dalam mengajar. Sa'rudin kata, Tok Rudin kata kalau kita nampak benda pelik-pelik ketika dalam perjalanan, kalau kita naik kereta tengok ada benda lintas. Dia kata apa? Turun kereta. Berhenti turun. Panggil, "Man." "Oh, kemana?" Sa'rudin tak apa lah. Ya iblis pun takut. Dia iblis takut, dia boleh lah panggil turun mai. Kita tu panggil turun mai, dia mai 5 ekor lagi cek. Tu sampai dah tepi tu lah. Nak naik tak darat lah.
Nampak lah. Tapi dia cara itu dia kata, kenapa ni? Turun. Dia panggil dia main. Panggil dia dengan tak baca apa lah. Panggil ubah bersilap dia. Silap gayung berpung 18 pun. Dia tak heran mengaruh no? Kuat kuat ni. Tapi kita jangan bimbang kerana malaikat lebih kuat daripada kau tersebut. Kita ada malaikat banyak yang jaga kita. Tapi sebab kita takut, terpadam terus saya malaikat ni. Malaikat tu ada. Malaikat tu ada kata bodoh duduk bandung ni. Tu takut kau datang apa? Kau ada kan dia tu? Duduk dalam kita. Kalau orang menuntut ilmu ni Allah Ta'ala hampalkan sayap kat dia. Kenapa nak takut? Malaikat main duduk hampak sayap. No? Tapi saya balik